Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni saya akan share dengan korang apa maklumat yang ada dekat sidewall tayar kereta. Okey, dekat depan saya sekarang ni adalah tayar spare Asia jenis Hankook. Tayar ni adalah tayar yang sama digunakan dekat Asia saya sekarang ni. Dan kalau korang tengok, tayar spare ni pun memang dah lama, dah berhabuk dah pun. Jadi, jom kita mulakan. Kita akan mulakan dengan model tayar Kinergy. Kemudian ada 3 kombinasi nombor. Kombinasi nombor ni mungkin agak pelik unit dia, sebab yang pertama 175 tu dalam milimeter, 65 dalam peratus dan 14 dalam inci. 175 merujuk kepada lebar tayar daripada sidewall ke sidewall. 65 menunjukkan peratusan tinggi tayar berbanding kepada lebar tayar. Kalau nak kira, korang akan kira 65% darabkan dengan lebar tayar, korang akan dapat tinggi tayar. 14 menunjukkan diameter dalam tayar. Daripada hujung ke hujung ni, ukuran ni lebih kurang 14 inci. Samalah 14. Huruf di sini menunjukkan tayar construction. Bagaimana tayar ni dibuat. Dalam tayar ada lapisan yang sangat kuat dipanggil plies, diperbuat daripada polyester dan rubber. R bermaksud radial construction. Plies tu diletakkan melintang macam ni. Ada juga diagonal bias construction, D. Plies diletakkan menyerong. Nombor di sini menunjukkan indeks bebanan yang boleh ditampung oleh tayar. 82 boleh menampung sebanyak 475 kg untuk satu tayar. Saya listkan sekali beberapa nombor beserta dengan indeks bebanan yang boleh ditampung dekat sini. Huruf di sini pula menunjukkan kelajuan maksimum yang selamat yang boleh dipandu dengan tayar ni. Of course, tayar tu perlu berada dalam condition yang selamat untuk dipandu pada kelajuan maksimum tayar tu. Jangan pandu tayar dalam keadaan botak, lagi-lagi masa hujan, bahaya. Pastikan tayar korang sentiasa berada dalam keadaan tip-top. Utamakan keselamatan guys. Boleh kata semua kereta zaman sekarang ni pakai tubeless. Kalau tube bila kena paku, angin tu akan terus keluar habis, tayar akan pancit, bahaya lagi-lagi masa kelajuan tinggi. Berbanding tubeless, kalau kena paku, angin tu akan keluar slow-slow. Seterusnya, bahan pembuatan tayar kereta. Untuk tayar ni, plies thread, 2 steel, 1 polyester, 1 nylon. Sidewall, 1 polyester. Maximum load 475 kg, nilai yang sama dengan 82 tadi ataupun 1047 pound. Maksimum tekanan udara 350 kPa atau 51 PSI. Sudah tentu ini bukan nilai tekanan udara yang ideal. Nilai yang ideal boleh cek dekat tepi pintu ataupun dalam manual handbook. Chop dot D. Department O of T Transportation. Tayar perlu dapatkan chop Department of Transportation untuk pastikan ia selamat dan boleh digunakan di atas jalan. 2 kod dekat tepi ni pula ialah manufacturer code. Kalau ada apa-apa masalah dengan tayar yang perlukan recall, manufacturer akan gunakan kod ni untuk tahu batch tayar mana yang perlu di recall. Nombor di sini merujuk kepada bila tayar ni dibuat. 22/17 menunjukkan minggu ke-22 2017. Disebabkan ada maklumat yang tak ada dekat tayar ni, kita akan pergi tengok tayar lain pula. Jom.
Tread wear rating adalah rate kehausan tayar. Berapa cepat tayar tu akan haus. Untuk kereta ni, tread wear rating dia adalah 260. Kalau ada tayar yang sama dengan tread wear rating 130, maksudnya tayar ni akan tahan 2 kali lebih lama berbanding dengan rating 130. Tapi tread wear rating hanya boleh digunakan untuk compare dua jenis tayar yang berbeza dalam satu brand yang sama. Tak boleh compare antara dua brand yang berbeza. Boleh ada tread wear rating yang berbeza antara dua brand, tapi rate kehausan tayar tu masih sama. Traction digradekan dengan menguji keupayaan kereta membrake dalam keadaan basah dalam straight line, bukan dalam cornering. Ada 4 grade. Grade paling tinggi AA, kemudian A, B dan C. Temperature adalah daya tahan tayar untuk menghasilkan haba. Lagi tinggi grade, lagi bagus tayar tu menyahkan haba, lagi lama tayar tu akan bertahan. Of course, angin tayar perlu sentiasa cukup. Kalau angin tayar tak cukup, power macam mana pun grade tayar tu, tayar akan cepat juga haus. Ada 3 sahaja grade, grade A, grade B dan grade C. Grade A adalah grade yang paling bagus. Pentingnya temperature grade ni untuk mengelakkan penghasilan haba yang berlebihan, seterusnya menyebabkan kegagalan fungsi tayar. Untuk tahu bahagian sidewall mana yang perlu diletakkan di luar, akan ada tulisan outside di bahagian tu. Sampai sini saja perkongsian saya tentang maklumat yang ada dekat sidewall tayar kereta. Walau bagaimanapun, ada banyak lagi maklumat lain yang mungkin ada. Contohnya macam run flat tire atau kod-kod tertentu yang dihaskan untuk kereta-kereta tertentu. Kalau ada apa-apa yang korang tak faham, korang boleh tulis dekat ruangan komen. Kalau korang rasa korang dapat sesuatu pada video ni, harap korang boleh tolong saya dengan klik like dan subscribe channel ni. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.